Kembali bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia. Keputusan SPM telah pun keluar. Langkah seterusnya untuk adik-adik kita adalah memohon untuk ke kursus-kursus di IPTA dan IPTS. Namun mungkin ada yang memilih matrikulasi. Ada sebab-sebabnya dan kita akan cuba bawakan sebanyak mana informasi yang mungkin berkaitan dengan program matrikulasi untuk membantu adik-adik membuat pilihan. Permohonan baru program matrikulasi untuk mendalaminya kita bersama dengan dua tetamu daripada bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan Haji Muhammad Kasim Jaafar yang merupakan Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Pelajar. Ya. Dan juga Tuan Haji Muhammad Yusof Samad, Timbalan Pengarah Sektor Akademik. Ya. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Tuan Haji Kasim, mungkin kita boleh mulakan dengan bertanya tentang latar belakang program matrikulasi ini. Ya, terima kasih Cik Teren. Pertamanya saya bagi pihak bahagian matrikulasi ingin mengucapkan terima kasihlah kerana berikan peluang kepada kami untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan program matrikulasi. Untuk makluman anak-anak pelajar yang saya hormati sekalian yang berada di luar sana, yang sekarang ini mungkin setelah mendapat kursusan cemerlang daripada SPM, kita cari-cari tempat yang sesuai untuk meneruskan pengajian peringkat pra-universiti sebelum lanjut pelajaran ke universiti. So di bawah KPM kami ada satu program yang dinamakan program matrikulasi yang mana telah beroperasi sejak tahun 1999. Maknanya dah 24 tahun dah matanglah tempoh peroperasian kami, dan alhamdulillah lah sehingga kini kami telah melahirkan hampir 500,000 orang pelajar yang mana mereka selepas saja tamat di program matrikulasi mereka telah ditempatkan universiti, di pelbagai universiti sama ada di IPTA ataupun IPTS dalam pelbagai bidang, malah bukan saja di dalam negara tapi juga di luar negara. Dan setiap tahun kami menawarkan 30,000 tempat di 15 buah kolej matrikulasi dan 2 buah kolej mara. Dan kolej-kolej matrikulasi ini berada di seluruh Malaysia kecuali di Terengganu lah. Dan kalau di Borneo tu di kolej matrikulasi Sarawak, di Kuching dan juga di kolej matrikulasi Labuan. Jadi oleh kerana program ini merupakan program yang di bawah tajaan sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan. Jadi yuran pengajian, yuran penginapan adalah percuma, ditanggung oleh kerajaan lah. Dan malah program-program yang kami tawarkan ini program-program yang dah establish, yang mana pelajar-pelajar yang mengikuti program ini sudah pasti akan mendapat tempat lah di program-program yang berada di universiti di dalam negara ataupun luar negara. Dan sekarang ini mereka sebagai besarnya telah memberikan khidmat yang cemerlang kepada bangsa dan negara. Tuan Haji Muhammad Yusof, mungkin kita juga boleh menilai jurusan-jurusan yang ditawarkan melalui program matrikulasi ini. Apakah antara jurusan yang mungkin akan menarik minat para pelajar kita untuk mohon? Baik, terima kasih Cik Darren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu bapa dan juga para pelajar di luar sana. Sebelum saya menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh saudara Darren, saya ingin menambah pembelajaran di matrikulasi bukan hanya ditaja dari segi yuran penginapan dan yuran pengajian, tetapi malah kita juga memberikan allowance, bantuan sara hidup kepada pelajar-pelajar yang layak, iaitu pelajar-pelajar B40. Dan menariknya bagi program matrikulasi, kita di 15 buah kolej kita menawarkan 4 jurusan yang utama, iaitu pertama sekali kita ada jurusan sains, iaitu kita untuk pelajar-pelajar yang dalam bidang STEM A atau STEM B, mereka boleh mengikuti jurusan sains di matrikulasi, iaitu kita mempunyai 3 aliran dalam jurusan sains, iaitu kita ada sains hayat, sains fizikal dan juga sains komputer. Manakala kita juga selain daripada jurusan sains, kita ada juga jurusan kejuruteraan di kolej-kolej matrikulasi kejuruteraan yang berada di Johor, di Pahang dan juga di utara. Jadi kita memang zonkan kolej-kolej matrikulasi untuk kejuruteraan ini di 3 kolej yang utama inilah. Dan pelajar-pelajar boleh mengambil kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal dan juga kejuruteraan elektrik dan elektronik. Manakala kita juga, kita yang ada jurusan yang ketiga adalah jurusan perakaunan, iaitu bagi pelajar-pelajar yang mengkursus untuk mengambil perakaunan dan juga kursus-kursus yang berkaitan dengan sastra iktisas, ekonomi, banking, finance dan yang seumpama dengannya. Dan satu lagi, kita ada juga jurusan
perakaunan profesional, iaitu kita nak melahirkan akaunten-akaunten yang bertauliah dalam negara. Kita ingin mencapai, Malaysia ingin mewujudkan 60,000 akaunten bertauliah, dan Metrokrasi mengambil peranan itu dengan menawarkan kursus perakaunan profesional. Jadi yang ini adalah 4 bidang yang utama, dan coming soon, insya-Allah pada tahun 2025 juga kita memperkenalkan satu jurusan baru, iaitu jurusan Sains Komputer yang telah mendapat kelulusan pihak pengurusan tertinggi KPM. Itulah jurusan-jurusan yang kita ada setakat hari ini. Apakah pula JPP Pro ataupun JP Pro? Mungkin kita boleh dalami jurusan tersebut, apa yang disebut sebagai JP Pro. Terima kasih. JP Pro ni sebenarnya ringkasan daripada jurusan perekonomian profesional. Dia merupakan satu program yang hasil daripada kerjasama antara Badan Profesional Accountant, iaitu ACCA, dan juga pihak UiTM. Dan pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian ni, kalau tahun sesi 2023-2024 dah mungkin kohort yang ke-6 yang telah kami laksanakan program JP Pro, yang mana pelajar-pelajar ini merupakan pelajar-pelajar yang akan laluan pantas untuk menjadi accountant profesional. So pelajar-pelajar akan mengikuti pengajian selama 1 tahun di Kolej Matrikulasi Selangor. JP Pro hanya kami tempatkan di Kolej Matrikulasi Selangor. Kemudiannya mereka akan menyambung pengajian selama 2 tahun setengah di UiTM. Dan pelajar setelah menamat pengajian ini akan layak untuk diiktiraf sebagai accountant profesional lah. Jadi ia merupakan program yang khusus untuk pelajar Bumi Putera, dan pelajar-pelajar yang ditempatkan di program JP Pro biasanya akan melalui 2 proses lah sebelum kami tawarkan. Yang pertama, pelajar akan mengikuti satu ujian yang dinamakan ujian aptitude. Kemudiannya selepas itu akan melalui proses temuduga. Jadi saringan-saringan ini untuk memastikan pelajar-pelajar akan mengikuti program ini, pelajar-pelajar yang terpilih lah, dan memang betul minat untuk menjadi seorang accountant profesional, kerana selepas ini mereka akan bergelumang, akan menjurus kepada sebagai accountant profesional yang bertauliah. Jadi kendalian JP Pro juga adalah agak berbeza dengan jurusan-jurusan lain kerana kerjasama dengan ACCA tadi. Bagaimana ia dilaksanakan? Program ini dilaksanakan di Kolej Matrikulasi Selangor, yang mana pelajar-pelajar akan mengikuti pengajian sebahagian daripada program yang mereka lalui selama 3 tahun setengah ini. Sebahagiannya mereka lalui di Kolej Matrikulasi Selangor selama satu tahun ataupun 2 semester. Dan subjek-subjek yang mereka lalui merupakan subjek sebahagian daripada program secara keseluruhan yang perlu mereka lalui untuk mendapatkan sijil ICCA, dan mereka hanya perlu menyambung selama 2 tahun setengah lagi subjek yang akan melengkapkan pengajian mereka sebagai accountant bertauliah lah. Dan selepas sahaja tamat di ITM, mereka akan berikan latihan dan untuk melayakkan mereka mendapat sijil sebagai accountant bertauliah. Jadi kita telah dalami JP Pro dan juga jurusan-jurusan lain. Kepada yang telah memohon, apakah langkah selanjutnya yang perlu mereka lakukan, Tuan Haji Muhammad Yusof? Untuk para pelajar yang telah mendapat keputusan baru-baru ini, para pelajar pertama sekali, pelajar-pelajar yang telah memohon menunggu untuk diumumkan keputusan calon jaya untuk masuk ke Metrokrasi pada 26 hari bulan Jun ini. Okey, tetapi bagi dalam masa yang sama, sekarang ini pelajar-pelajar boleh membuat pengemaskinian maklumat. Mungkin dengan keputusan yang ada, kita bercadang untuk menukar jurusan ataupun menambah baik pilihan jurusan yang kita telah buat. Jadi pelajar boleh buat sekarang ini sehingga kepada 26 Jun. Ya. Selepas itu calon jaya ini mereka akan ditawarkan, mereka akan mula bersedia untuk mendaftar. Tetapi bagi pelajar-pelajar yang sebelum ini mungkin tidak sempat membuat permohonan, juga talian kita sedang buka untuk mereka memohon untuk fasa yang kedua ini. Ya.
Dan mereka ini akan kita tawarkan setelah pelajar-pelajar pilihan pertama tadi telah mendaftar pada 9 atau pada 10 Julai pada sesi pada tahun ini. Jadi yang keputusan itu kita akan berdasarkan kekosongan tempat yang ada setelah ambilan pertama kita lakukan. Itulah program matrikulasi yang meskipun tawarannya adalah terhad kepada 30,000 pelajar sahaja setiap tahun, namun ini adalah program fast track untuk membantu pelajar-pelajar yang berminat dalam jurusan-jurusan yang ditetapkan untuk mencapai cita-cita masing-masing. Seterusnya mungkin kita boleh berikan laman sesawang ataupun tempat untuk ditujui bagi para pelajar dan ibu bapa mendapat maklumat yang lebih lanjut berkaitan dengan program dan jurusan matrikulasi. Ya. Bagi pelajar-pelajar yang inginkan mendapatkan maklumat berkaitan dengan program matrikulasi, mereka boleh pergi kepada laman sawang kami iaitu matrikulasi.moi.gov.my ataupun nombor telefon kami iaitu 09884 4083 dan insya-Allah kami akan menjawab sebarang panggilan yang berkaitan dengan program matrikulasi. Malah pada 26 bulan apabila diumumkan keputusan calon jaya, kami akan buka kaunter lah di bahagian matrikulasi di aras bawah tu untuk menerima dan berkongsi maklumat kepada pelajar-pelajar lagi bapa berkaitan dengan program matrikulasi, insya-Allah. Baik, itu dia sedikit sebanyak pengenalan kepada program matrikulasi kepada yang tidak tahu. Kepada yang sudah pun memohon, anda boleh semak sekali lagi tentang status permohonan anda. Kepada yang belum memohon, masih ada peluang dan akan dihebahkan nanti sama ada anda merupakan calon jaya ataupun tidak untuk jurusan pilihan anda. Dengan itu, kita akan berehat seketika. Kita akan ke segmen seterusnya sebentar lagi dan kita akan kembali bersama anda dalam Saat Pagi Malaysia dalam masa terdekat. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami.